Dia ada aliran. Okay. Faham dah kan? Harap apa yang kita sentuh hari ini tu ada adalah yang kena masuk dalam exam yang 7 hari bulan. Ya. Saya terus soalan struktur. Terangkan potensi batuan terhadap pembangunan negara. Batuan ni ada banyak batuan kan? Batuan metamorfosis, endapan, igneous. Okay. Biasanya dia akan tanya dulu sebelum nak tanya terangkan ni, dia akan tanya dulu apa jenis batuan ke, apa proses batuan ke. Kan saya ringkaskan, tak ambil semualah bab-bab batuan, saya tak ambil semua, saya ambil cabutan-cabutan dia je separuh-separuh. Okey, boleh menyediakan peluang pekerjaan, contohnya pekerja dalam sektor pelombongan, kuari ke, jana pendapatan negara untuk ekspor ke luar negara, kalau nak bagi contoh ke negara mana. Tapi soalan struktur ni tak perlu sampai contoh. Soalan dia tak ada 6 markah kan, soalan dia 4 markah saja. Bagilah sampai fakta huraian. Kalau ada contoh pun boleh masukkan, dia kira sebagai huraian. Okay. Membangunkan infrastruktur boleh mewujudkan pertambahan bilangan jalan raya ke, kawasan pendidikan ke, ataupun pertambahan pembukaan bandar baru ke, boleh juga. Okay. Ataupun jadikan bahan mentah untuk perindustrian simen ataupun batu kapur. Okay. Itu potensi-potensi dia. Terangkan kesan penerokaan Gua Batu Kapur. Mana tahu dia bagi lagi soalan Gua Batu Kapur, saya risau soalan yang sama akan keluar. 2-3 tahun lepas ada dah soalan gua, keluar lagi. 2-3 tahun lepas ada soalan banjir, keluar lagi. Soalan aquaculture, mungkin keluar lagi. So, tu pentingnya kita ulang-ulang. Kita spot tak keluar lagi, dia keluar, anda keluar. Tak apa Kalau tak keluar pun tak apa. Kita buat je. Rezeki kita ada nanti, insyaAllah boleh jawab. Kemusnahan habitat fauna. Okay, kalau kita teroka Gua Batu Kapur ni, dia akan menyebabkan kemusnahan habitat fauna. Burung ke, burung layang ke, kelawar ke, dia akan tak ada habitat lah. Okay. Jadi akan menyebabkan kemusnahan fauna itu sendiri. Kemusnahan habitat flora. Perubahan landscape. Okay. Kalau teroka tu nak buat apa? Nak ambil batu kapur, nak ambil baja, okay. Jadi dia akan berubah landscape kat situ. Okay. Mungkin berlaku juga pergerakan jisim tanah runtuh. Bila dah korek tanah tu keluar kan. Okay. Dan keseimbangan ekosistem terjejas. Itulah batu kapur Okay, dia tanya dulu yang atas-atas tu nama stalaktit, stalagmit, nama gua, kawasan mana yang ada Gua Batu Kapur. Mungkin ada soalan-soalan macam tu. Soalan 3, gerhana, saya rasa tak ada. Okay. Saya tak cerita pasal gerhana. Hidrologi ada. Okay. Katalah tanya pasal hidrologi. Okay. Macam mana kitaran air berlaku. Pertama, kalau kita nak cerita proses air di permukaan bumi, sama ada di laut ke, di tasik ke, di sungai ke, berlaku penyejatan, naik ke udara, membentuk wap air tu akan jadi awan tepu. Okay. Bila awan tu berat, kandungan air tu banyak, akan wujudlah hujan, menurunkan hujan. Air hujan tu akan masuk kembali ke bumi, ke tanah secara larian air permukaan, okay, masuk ke dalam tanah, masuk ke dalam sungai, jadi mata air. Okay. Lepas tu, bila dah ada di tanah, di sungai, akan disejak semula. Begitulah ulangan dia. Okay. Proses hidrologi. Adalah buku teks buku teks form 4, form 5, pendek juga. Saya nak ingatkan, saya tengok soalan-soalan subjek lain pun, banyak keluar soalan daripada buku teks. Betul? Setakat yang awak periksa hari ni, yang exam
sampai semalam, banyak tak soalan daripada buku teks keluar? Betul. So balik buku teks, tengok rajah, tengok gambar, tengok apa lagi? Proses seimbas lalu lah. Kita dah banyak tengok. Tapi sekurang-kurangnya 2-3 hari nak exam tu balik lagi soalan buku-buku teks. Soalan-soalan yang ada dalam latihan buku teks tu, cuba jawab, cuba cari jawapan, jawapan dia ada. Kalau tak ada, tak jumpa, tanya saya boleh share. Okay, cuba jawab latihan-latihan tu. Carakan usaha yang perlu dilakukan untuk mengurangkan kesan banjir. Banjir, ada lagi. Saya ulang lagi kod keluar. Kita spot kemarau kan. Tapi kalau banjir keluar, boleh jawab. Naik taraf sistem peparitan, guna terowong smart, membina empangan di hulu sungai. Untuk kawal banjir ni, kita bina empangan. Mendalamkan sungai, bukan melebarkan, mendalamkan sungai. Mengawal aktiviti pembalakan. Ada orang kata yang mendalamkan tadi, luruskan sungai tadi, meletakkan perangkap sampah kan. Boleh juga. Tapi biasanya banjir ni sungai, bukan banjir kilat kan. Banjir kilat boleh letak perangkap sampah tu. Mengawal aktiviti pembalakan dan pembersihan kawasan hutan. Membina pertempatan jauh dari kawasan sungai. Kawasan sungai besar-besar tu tak boleh bina rumah tepi sungai lah. Tak jauh sikit. Kuranglah kesan banjir. Bukan nak kurangkan banjir, nak kurangkan kesan banjir. Okay? Mengapa krisis air sering berlaku? Ni pun selalu keluar dah. Kok keluar lagi. Pencemaran sumber air, terutama air sungai tu tercemar. Akibat apa sungai tercemar? Pembuangan sisa toksik, pembuangan sisa domestik, kebocoran gas ataupun pipe petroleum ke. Okay. Semua tu akan menyebabkan pencemaran sungai. Okay. Sistem pipe bawah tanah ataupun kecurian air oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Kepadatan penduduk tinggi, permintaan air sangat tinggi. Contoh di Selangor. Okay. Sangat tinggi permintaan air. Jadi berlaku krisis. Kekurangan loji pembersihan air. Air ada tapi loji kurang untuk merawat air. Jadi air itu tidak boleh nak salurkan terus ke rumah. Mesti kena rawat dulu. Loji pembersihan air itu kurang. Jadi krisis air juga berlaku. Pengurusan air kurang efisien. Syarikat-syarikat yang menguruskan air ni kurang efisien, tak cukup pekerja, ataupun teknologi masih lagi rendah. Soalan ni popular juga. Gambar-gambar berkaitan dengan bandar-bandar ni memang popular. Biasanya Kuala Lumpur lah dia bagi. Kepentingan wujudkan kawasan hijau di kawasan dalam gambar, dalam foto ni. Penting ke wujud kawasan hijau? Penting lah sebab bandar ni ada pulau haba. Jadi penting. Apa kena buat? Mengawal kelembapan udara di bandar untuk kawal suhu. Membekalkan oksigen, jerat karbon dioksida. Kat sini kurang dah oksigen ni. Hutan batu kan. Karbon dioksida banyak, gas-gas banyak. Menyederhanakan suhu. Menapis pencemaran udara ataupun menyerap bunyi. Bila ada pokok, bila ada kawasan hijau, dia dapat tapis semua tu. Kuranglah pencemaran bunyi, pencemaran udara. Mencantikkan landscape bandar. Itu antara jawapan. Boleh kita letak. Jangan nak kepentingan awak letak langkah lain. Kepentingan lain, langkah lain. Okay. Mengapakah kejadian tanah runtuh sering berlaku terutama pada hujung tahun? Bulan 12, bulan 11 apa berlaku? Monsun timur laut. Monsun hujan lebat akan berlaku. Okay, banjir akan berlaku. Pada masa yang sama, tanah runtuh juga akan berlaku bila hujan lebat ni. Biasanya hujung tahun lah. Okay, hujan lebat, tanah menjadi longgar
Darian air permukaan pun tinggi kerana kekurangan kawasan tadahan, kawasan hutan. Tanah tepu dengan air masuk dalam tanah, kumpul, dah berat, turun sekali dengan tanah sebagai tanah runtuh ataupun banjir lumpur. Aktiviti manusia di Cerun, ada berlaku pemotongan cerun, nak bina jalan raya, nak buat kawasan ladang kelapa sawit, semua tu aktiviti Cerun. Sistem pempariktan tidak sempurna, tidak diselenggara dengan baik, mungkin longkang pecah, mungkin sungai tersumbat, laluan air tidak sempurna, terganggu sebabkan air terkumpul dan lama-lama tanah runtuh berlaku. Itu mengapa, punca dia. Apakah potensi kawasan hulu sungai? Potensi. Tadi kenapa awak kata tu hulu sungai? Ini potensi hulu sungai. Kalau potensi, kawasan pelancongan terus. Sebab ada air terjun dan geram. Pembinaan pangan hidroelektrik. Kawasan sentuari ikan air tawar. Nak buat aquaculture pun bolehlah. Sentuari ikan air tawar. Itu Kelah. Sukan dan rekreasi. Jadi pelancongan, sukan rekreasi boleh juga. Kawasan tadahan air. Pantai. Cadangkan langkah mengekalkan bentuk muka bumi pinggir pantai ni. Mewartakan taman laut. Nak kuasa undang-undang memberi tindakan ataupun denda kepada pengusaha hotel ke ataupun orang perseorangan ke, syarikat ke yang membuang sampah, yang membuat kerosakan. Membina tembok pemecah ombak. Tembok pemecah ombak tu gabion ataupun benteng. Itu tanam pokok bakau ataupun pokok kelapa untuk mengawal hakisan. Kempen kesedaran alam sekitar, pendidikan alam sekitar. R&D boleh masuk juga. Apakah peranan tumbuh-tumbuhan semula jadi dalam mengekalkan keseimbangan biologi, biodiversity? Peranan tumbuh-tumbuhan semula jadi. Bukankah sumber makanan, rantaian makanan, siratan makanan, habitat kepada flora fauna, mengawal suhu, mengekalkan kelembapan udara, mengawal hakisan dan tanah runtuh, membekalkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Kalau keseimbangan ekosistem, biologi ni ekosistem lah. Uraikan kesan penerokaan hutan terhadap alam sekitar dan manusia. Hak sama dengan kita bincang pada peta tadi. Saya laju kat sini. Mengapa usaha penanaman pokok bakau perlu dijalankan? Kat mana pokok bakau ni? Tepi pantai. Mengawal hakisan pantai. Kerana akar dia, akar jangkang ke, akar ceracak ke, letaklah akar dia boleh memecahkan ombak. Mengawal kekuatan ombak ataupun berlakunya tsunami dulu kan, boleh kawal supaya tidak ombak tu tak kuatlah sampai ke pantai. Mengekalkan habitat flora fauna. Fauna lah terutamanya seperti kawasan ikan membiak. Mengekalkan bekalan bahan mentah. Kayu bakau, kayu arang. Bagaimana peranan perhilitan? Mengelakkan hidupan dia daripada kepupusan. Merangka program pemeliharaan ataupun konservasi in situ, ex situ. In situ dalam kawasan. Ex situ kat luar dia pindahkan masuk kawasan. Buat kuasa undang-undang. Pendidikan alam sekitar. Hikmat nasihat. Kepada Taman Negara, Tapak Ramsar. Menjadikan kerjasama dengan agensi lain. Contoh, Jabatan Hutan. Kalau ada, kena tahu apa maksud penghilitan, pertumbuhan, hidupan dia taman negara. Dia berkaitan dengan taman negara. Apakah langkah penyelesaian terhadap masalah kawasan pusat pelupusan sampah tidak mencukupi? Katalah tahun ini keluar soalan sisa domestik. Apa langkah nak elak daripada tempat lupus sampah tu dah tak mencukupi? Okey. Kita semula
Guna teknologi incinerator, pendidikan alam sekitar, amalan pengasingan sisa, bangunkan pusat penumpusan sampah integrasi, proses sampah jadi tenaga. Ada orang sampah dia anggap sebagai sampah kotor. Ada orang dia boleh jadikan sampah tu sebagai punca pendapatan. Boleh tukar kepada yang elok, seperti jadikan dia sebagai penaga. Langkah-langkah mengatasi pencemaran sungai. Atasi pencemaran sungai. Tadi banjir ni sungai pasal berakak sampah 40 undang-undang. Gotong royong bersihkan sungai, rawat sisa kumbahan sebelum diletaskan ke sungai, pendidikan alam sekitar, boleh tambah R&D juga. Bagaimana teknologi pertanian dapat membantu petani meningkatkan pendapatan? Macam mana? Teknologi boleh meningkatkan pendapatan dalam pertanian. Contoh penggunaan jentera, teknologi tu. Pembajak ke penuai ke dapat mencepatkan kerja pertanian. Kaedah pertanian moden, fertigasi ke bagi contoh, dapat meningkatkan pengeluaran. Penggunaan baja kimia, mengatasi masalah tanah tidak subur. Penghasilan biji benih dan bakal bermutu untuk meningkatkan pengeluaran. Ubah suai mungkin racun serangga untuk mendapatkan hasil yang berkualiti, hasil yang lebih banyak. Menggunakan jentera atau drone dapat mengurangkan buruh. Sebutlah teknologi apa. Bagaimana teknologi hijau? Lain pula, teknologi hijau mewujudkan persekitaran. Guna tenaga mesra alam. Udara akan jadi lebih bersih. Guna produk mesra alam. Sisa pepejal akan berkurangan. Guna produk biodegradasi. Macam plastik tu lah yang boleh lupus, boleh reput. Guna tenaga boleh baru. Contoh apa? Solar ataupun suria. Guna biodiesel. Guna tenaga yang boleh baru. Tenaga ombak tu. Hydroelektrik tu. Kurang pergantungan kepada sumber fosil. Guna produk kita semula. Soalan ekopelancongan. Kenapa kerajaan galakkan aktiviti ekopelancongan untuk menjana pendapatan negara dan pendapatan penduduk, meningkatkan tukaran wang asing, meningkatkan pasaran barangan. Jadi kalau ada pelancongan, kita lagi banyak keluarkan pasaran barangan tempatan, craft tangan. IKS tu maksudnya apa? Industri kecil dan sederhana. Menyediakan peluang pekerjaan. Memajukan sistem pengangkutan kita. Sampai soalan struktur saja kita bincang. Esei kita bincang esok. Ni dah lebih kurang sejam ataupun kurang sikit sejam lah. Kita start tadi lebih kurang pukul